Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi bina'matihi tatimmus salihat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu ila yaumiddin wa ba'du. Tuan Imam, Jawatan Kuasa Masjid, hadirin hadirat sekalian, semoga dirahmati Allah. Muka surat 91 Okey. Kadar nafkah anak kepada bapa. Yang bawah sikit. Okey. Baik, dia sambung yang atas jugalah. Baik tuan-tuan, puan-puan sekalian. Kebiasaan yang kalau disebut di mahkamah, isteri tuntut nafkah untuk anak. Umpama misal dia, isteri diceraikan suami, anak kalau berlaku perceraian asalnya bawah jagaan isteri. Sebab isteri lah yang paling sesuai sekali untuk jaga anak. Itu yang asal. Tapi sekiranya didapati isteri itu tidak sesuai, masa tu suami boleh buat tuntutan. Tapi ingat, dalam masa yang sama, mak mentua suami juga berhak membuat tuntutan sebagai ganti jaga anak. Isu yang selalu kita dengar, isteri tuntut nafkah anak daripada ayah kepada anak daripada bekas suami dia, itu yang asal. Dan ingat, perempuan yang mengandung, walaupun dia kena cerai tolak 3, maka si suami masih wajib bagi nafkah kepada isteri sebab anak dalam perut tu adalah anak dia. Di bab cerai itu pun dia ada cabang-cabang dia. Siapakah yang sepatutnya memberi nafkah kepada ayah? Saya nak tanya sikit. Pernah dengar tak? Kat mahkamah, ayah membuat tuntutan nafkah daripada anak. Payah nak dengar, no? Payah nak dengar, malu loh. Ayah tuntut nafkah daripada anak. Yang biasanya, isteri tuntut nafkah daripada bekas suami dia untuk anak-anak dia. Sebab anak tu bin suami, maka suami kena bagi nafkah. Yang ni ada macam cara lah. Kadang-kadang tiap-tiap bulan transfer. Sekiranya suami gagal, mengikut jumlah yang suami gagal tu dikira sebagai hutang. Katakanlah daripada tahun lepas suami tak bagi, campur sampai tahun ni dia akan campur semua sekali. Semua dikira sebagai hutang. Cuba tengok tajuk tu. Apabila disebut anak kena bagi nafkah kepada ayah, kepada mak, saya nak tanya lah, agak-agak anak-anak berebut nak? Anak-anak akan berebut nak bagi pusaka kat ayah? Yang banyak apa dia? Anak-anak berebut pusaka. Yang kita payah nak dengar, anak-anak berebut nak bagi nafkah kepada ayah sampai ayah kena tolak. Isu tu jarang berlaku. Dan bahasa tersirat yang saya pernah sebut, kalau ayah mati, orang perempuan dia nak sama rata. Sebaliknya, kalau pak mentua dia mati, orang perempuan dia nak faraid. Sebab dia nak dapat, kok mana pun nak dapat banyak. Nak dapat banyak. Sekiranya orang perempuan dipaksa faraid, tak ada dosa apa-apa. Yang jadi dosa,
orang laki-laki dipaksa sama rata. Jika kedua-dua ibu bapa fakir, maksudnya fakir ni dia atas lagi daripada miskin. Fakir dengan miskin, fakir teruk lagi. Kira-kira kalau sehari orang fakir dia nak pakai 20, dia tak dapat, tak mencukupi 10 pun. Itu fakir. Miskin dia dapat lebih daripada separuh. Fakir dia dapat kurang daripada separuh. Dan ikut ringgit dia tak tentulah, sebab duit kita dia ada naik turun. Lah ni banyak turun kan. Dalil paling senang tuan-tuan ingat nasi lemak dululah. 2 kupang 15 duit. Lah nasi lemak 5 kupang tak ada dah kan. Tapi di kampung mak ayah saya ada lagi 5 kupang. Boleh kot 2 mulut. 2 mulut macam tu lah. Gambaran dia, kalau nafkah dulu mencukupi jumlah duit banyak tu, jumlah yang sama tidak mencukupi, maka mengikut nilai semasa. Sebab tu kadang-kadang saya macam sindir lah, sindir. Boleh tak saya bagi zakat dekat ayah saya? Saya kata soalan tu tak patut lah. Takkan kamu biar ayah kamu sampai jatuh miskin, sampai kamu tanya, boleh tak anak bagi zakat dekat ayah? Tak patut lah. Tuan-tuan nampak tak gambaran dia? Anak kaya, dia tanya boleh tak bagi zakat kepada pak dia, kepada ayah dia, kepada mak dia. Bermaksud, mak dengan ayah dia miskin. Memang tak patut ayah mak miskin, anak kaya sampai kena bayar zakat. Cuma isu kadang-kadang orang buat bendang. Dia taklah kaya, dia buat bendang. Bila dapat hasil padi, dia jual campur subsidi, soalan. Boleh tak kami bayar zakat padi kepada mak dengan ayah? Jawapan dia tak boleh. Sebab mak dengan ayah dikira tanggungan kamu, maka bayar zakat kepada mak ayah tak dikira. Kena bagi lain kepada orang lain. Jika kedua-dua ibu bapa fakir, biasanya kalau mak dengan ayah masih suami isteri, mencukupi bagi dekat ayah, ayah akan infak pada mak. Kalau mak ayah masih suami isteri. Tapi kalau mak ayah bukan lagi suami isteri, kita tetap ada mak ayah walaupun mak ayah kita bercerai. Masa tu, dekat ayah kena bagi, dekat mak pun kena bagi. Dan mempunyai furuk yang setaraf di kalangan mereka. Boleh faham tak furuk yang setaraf? Anak semua sama-sama kaya. Anak kesemua sama-sama pertengahan. Tengok keadaan. Ataupun furuk tadi semua anak ada seorang 2 cucu. Kesemua furuk itu mesti memberi nafkah kepada ibu bapa mereka. Itu dia. Kira-kira nafkah bagi kat mak ayah ni, seolah-olah kalau mak ayah mati, hampa dapat banyak mana faraid. Banyak tu hampa kena bagi. Dahsyat nak dikiraan dia. Saya buat misal sikit lah. Siapa sudi jadi ayah yang miskin? Buat contoh sikit lah. Baik, anak laki-laki berapa orang? 3. Perempuan? 2. Baik, isteri ada lagi lah. Baik. Isteri 1/8, anak laki-laki 3, perempuan 2, dia makan asabah. Harta pusaka asal bagi 8 lebih lagi 7. Anak laki 3 kira 6 capak 2 jadi 8. 8 darab 8, 64. Kira-kira anak laki-laki kena bagi nafkah kepada ayah dia yang miskin banyak mana? 14/64. Anak perempuan kena bagi juga 7/64. Saya nak tanya, yang duk berlaku seorang bagi ataupun ramai pakat duk bagi?
Kadang-kadang seorang tu, kadang dua orang tu, dia tak ramai. Dan sebenar-benarnya, yang dok bagi tu, dia memang orang yang terpilih. Kita ni, kita cakap macam ni lah. Mak ayah kita, anak dia ramai. Tapi kenapa mak ayah kita, dia nak rumah tertentu saja untuk dia pergi. Jadi kalau kita ni termasuk anak yang dok bagi duit dekat mak bapak, bagus. Mak tak minta banyak, tapi dia minta bagi tu tanda ingat. Kira-kira tanya, keperluan ayah 1 bulan berapa ringgit? Kalau keperluan ayah 1 bulan, kita katalah RM800, RM600. Jumlah tu bagi 64. Maka anak perempuan kena bagi 7/64. Anak laki-laki 14/64. Dan saya nak tanya sikit. Kalau abang, dia kata, hampa tak payah bagi. Masa tu tak apalah. Tapi ingat, takkan abang seorang nak pahala, adik-adik nak juga. Kadang-kadang, anak-anak ni dia fikir, lepas ni siapa pula. Kalau mak ayah dengar, dia sakit hati. Hal ini, demikian kerana mereka mempunyai sebab wajib nafkah. Kira anak perempuan yang binafkah juga kat mak ayah dia. Apa yang si mati tinggal jadi faraid kepada anak. Bila mak ayah susah, anak pun kena bagi juga. Dan kita tahu kan, isteri bekerja, gaji tu milik isteri punya. Maka dia punya hak untuk bagi kepada mak ayah dia, cuma kena bincang dulu. Jangan sampai suami tak diberitahu. Tapi ikutnya itu hak isteri. Bahagian nafkah yang perlu dikeluarkan oleh perempuan adalah setengah bahagian laki-laki. Kira-kira kalau anak laki-laki bagi 100, anak perempuan berapa puluh? 50. Kan? Anak perempuan 50, hak laki bagi 100. Kalau laki-laki 100, perempuan 50. Macam itulah sebaliknya. Okey, bagi lebih tak mengapa. Kadang-kadang malu tak? Kalau mak dengan ayah orang berada, kita bagi pun malu. Dan ayah sendiri pula nak terima pun rasa malu. Okey nah, macam contoh lah. Kalau mak ayah ni dengan syarikat tu, syarikat ni, kita nak bagi duit, mak ayah gelak tak? Kan? Mak ayah gelak tak? Pakai tak ada apalah. Ni contoh yang saya dah jumpa. Setiap anak, ayah belikan rumah untuk anak. Setiap anak dapat rumah. Kalau anak tu nak bagi nafkah dekat ayah, ayah kata takkan kot. Yang kita bincang ni apa dia? Ayah dengan mak miskin ataupun fakir. Dan kita tahu kalau mak ayah miskin, orang kata kat siapa? Contoh paling senang lah, selalu saya buat misal. Kalau anak laki, anak perempuan, kereta kerap bertukar. Tapi kerusi roda mak ayah nak tukar, tak boleh, kena minta derma, agak patut nak. Agak patut nak. Anak ni, tayar kereta tukar sedia. Yang mak ayah ni, kerusi roda tak bertukar. Sampai orang kutip derma, yang tu malu sangatlah. Sebagaimana pembahagian pusaka, nampak tak? Dia buat gitu. Orang laki-laki kalau dapat banyak, dia kena bagi banyak kat mak ayah dia. Orang perempuan kalau dia dapat sedikit, dia bagi sedikit kat mak ayah dia. Tapi kena ingat juga, bagi mereka yang tidak ada anak laki-laki, anak perempuan kewajipan dia agak besar. Sebab harta pusaka, anak perempuan seorang dia dapat setengah, kalau dua orang 2/3, setiap seorang 1/3. Jika mereka setaraf seperti anak dan cucu, faham tak? Anak dan cucu. Yang fakir ni, anak belaka. Anak dia akan bagi cara anak lah. Kalau cucu dia ganti. Kalau kita katakanlah, anak laki-laki dapat 14/64. Anak laki-laki tu mati, cucu pun kena bagi nafkah kepada Tok Wan dia. Tapi kita dengar tak cucu bagi nafkah kat Tok Wan dia. Tok, ni saya sedekah dekat Tok. Ayah saya dah tak ada dah. Kira ayah saya ada lah.
Banyak mana dia pernah bagi dekat Tok, kami bagi juga. Sejuk hati macam tu nah. Nafkah wajib kepada furuk yang lebih hampir sama ada waris atau sebaliknya dan lelaki atau perempuan. Kalau macam inilah senang cakap. Anak dengan cucu, anak lebih wajib bagi nafkah kepada mak ayah yang miskin. Kalau anak tu tak boleh nak bagi, maka cucu yang bagi kepada mak dan ayah. Macam itulah nah. Okey. Hal ini demikian kerana hubungan kerabat yang hampir adalah lebih utama untuk diambil kira. Sama juga. Kita nak bagi nafkah kepada siapa yang kita utama. Sama juga. Kalau tuan-tuan nak bayar zakat, bayarlah zakat kepada orang miskin daripada kaum kerabat. Nah, kalau rumah orang kaya-kaya belaka, bagi kat pejabat zakat lah. Pejabat zakat akan bagi balik. Tapi kalau kita ada adik-beradik yang miskin, mereka itulah yang lebih utama. Bahkan orang miskin kalau tengok dalam surat khabar, okey, kita yang kaya bagi zakat dekat pejabat zakat, orang anak beradik kita dia kata apa? Tambah duduk depan rumah kan. Ambil aku duduk depan rumah dia, abang dia, kakak dia, ayah dia. Dia tak rasa nak bagi. Itu clear nah. Jangan sampai macam itulah. Okey. Tapi kalau zakat itu jumlah dia agak banyak, bagilah sikit dahulu kat kaum kerabat mengikut keperluan, yang baki pergi kat pejabat zakat. Tambahlah ni mangsa-mangsa banjir kan, kita ayak tak ada, rumah pun gelisah, letrik tak ada gelisah, ni orang hak jenis rumah pun tak ada, kan hilang habis dengan sebab banjir, yang tu lagi-lagi lebih berkeperluan. Okey. Dia kata apa ni? Hal ini demikian kandungan kerabat yang hampir adalah lebih utama untuk mereka jika anak itu fakir. Dan ibu bapaknya orang senang. Ni dia terbalik pula dah. Kira-kira jenis ni lah. Ayah kaya, mak kaya, anaknya miskin. Bila anak miskin, kewajipan dia bertukar. Kalau tadi anak bagi dekat ayah, lah ni ayah bagi dekat anak. Kena ambil ingatlah macam bab zakat juga. Zakat bagi kepada anak tak sah. Tapi kena tengok situasi dia juga. Anak telah bekerja, tetapi keperluan rumah dia tak mencukupi. Campur pula dengan banjir. Anak tu layak menerima. Dia terima atas asnaf orang miskin, bukan sebab dia tu anak. Dia kata lagi, ini kerana bapa lah yang bertanggungjawab memberi nafkah kepada anaknya yang masih kecil. Allah Ta'ala berfirman, Fa'in arda'na lakum. Ni ada sikit grammar nah. Fa'in. Fa'in. Fa'in fa tu asalnya maka. In tu mana dia jika. Maka jika arda'nakum. Arda'na tu perempuan-perempuan menyusu anak-anak kamu. Ni grammar sikit lah. Arda'a menyusu. Arda'na alif tak ada, orang perempuan yang ramai menyusu. Lakum bagi kamu. Bukan bermaksud perempuan tu menyusu mak ayah budak, tidak. Seandainya kita ada anak kecil yang perlu menyusu, kadang-kadang isteri terhalang daripada menyusu anak. Boleh faham tak? Kadang-kadang ada tak? Isteri nak menyusu anak, tak boleh. Kadang susu tak ada. Kadang-kadang anak sihat, mak duduk kat hospital, anak tak ada orang nak menyusu. Maka Allah Ta'ala berfirman, sekiranya perempuan-perempuan tadi menyusu anak-anak yang anak tu anak bagi kamu. Allah Ta'ala kata apa? Fa'atuhunna ujurahunna. Hendaklah kamu bayar kepada orang menyusu anak kamu itu upah menyusu anak. Ingat tak cerita Halimah? Halimah yang menyusu Nabi. Halimah ni daripada Bani Sa'ad. Maka dipanggil
Halimatu Sa'diyah. Pernah dengar tak? Rabi'ah Adawiyah. Rabi'ah daripada Bani Adawi. Kita ni macam biasalah. Kalau anak Halimah, mesti dia buah Sa'diyah cukup-cukup. Kadang-kadang bubuh anak, kadang-kadang buah Al-Hafiz awal lagi. Muhammad Al-Hafiz ni kampung kapal Quran. Tak, ayah mak buah. Kata saya nak buat macam mana. Pergi jaga-jaga nah. Al-Hafiz kalau duduk selepas nama itu ngapai Al-Quran. Kalau nama mula dengan Al-Hafiz itu mengapai hadis Nabi minimum 100,000 hadis Nabi. Dengan sanad, dengan matan. Kita kadang buah nama sampai tak tanya orang gelak tak? Orang gelak buah nama macam tu macam ni. Baik, kembali balik. Halimah bila dia menyusu Nabi, maka keluarga Nabi SAW perlu membayar kepada yang menyusu. Sama juga. Kalau kita ni anak menyusu orang, kita kena membayar kepada dia. Tapi biasanya kat kampung-kampung menyusu bayar tak? Kat kampung-kampung. Mak menakan, menyusu anak menakan bayar tak? Kadang-kadang cerita paling senang lah. Hari raya, nak kenduri kahwin, anak-anak pakat balik tak? Masing-masing pakat balik, adik hak bongsu, hak lah nak menikah. Bila balik, pakat-pakat buat balik anak. Mak budak masuk bilik ayak, anak teriak. Jadi, mak menakan, adik pada mak tadi, menyusu budak tadi. Kalau menyusu kenyang sekali, 2, 3, 4, tak apa. Kenyang 5 kali, hukumnya jadi ibu susu anak susuan. Kisah dia, kalau kita menyusu anak-anak, orang perempuan menyusu budak-budak, cukup syarat jadi mak susu. Baik, wajib tak kita membayar kepada perempuan yang menyusu? Jawapannya kalau ini minta, wajib. Isu dia, siapa yang kena bayar? Budak tu, anak siapa? Pak dia kena bayar upah susu budak. Cumanya kita tak pernah dengar lah orang perempuan yang bergelar isteri tuntut hutang suami dalam rupa menyusu anak. Pernah dengar tak? Kalau dia tuntut, larat nak bayar. Yang saya pernah kira lah, kira uduh-uduh lah. Kalau menyusu sekali RM5, 2 kali menyusu, dah berapa ringgit? 10. Kalau sehari menyusu 4 kali, okey. 1 bulan, 2 tahun, jawapannya RM14,600. RM14,600 tu baru anak seorang selama 2 tahun. Kalau anak ada 10 orang, kan? Larat bayar tak? Tak mampu nak bayar. Tapi kalau isteri dia bersuara, jenuh. Kod-kod lah bila kita mati, bini kita bunyi. Sebelum nak faraid, mak nak tuntut hutang ayah hampa kat mak. Hutang apa mak? Mak menyusu hampa dulu, ayah hampa tak bayar. Boleh masuk surah abang. Masuk surah abang jenuh. Tapi itulah isteri kita banyak tolong. Dia tak minta apa-apa tu, kira pakai okey lah tu. Baik. Nampak ada ayat. Fa'in arda'na. Sekiranya perempuan menyusu, anak tu lakum. Anak tu anak bagi kamu punya, anak kamu punya. Maka anak tu anak kamu, kamu kena bayar upah. Okey. Maka menunjukkan budak kecil yang menyusu, siapa bayar upah susu? Pak budak tu. Nak abang kata hukum tu. Nafkah bapa kepada anak yang dewasa tetapi fakir. Ada tak jenis ni? Ada tak? Contoh saya sendiri jumpa jenis tu. Anak duduk Kuala Lumpur. Dia punya ayah duduk ala ustaz, hantar WhatsApp. Ustaz, ayah anak kami masa banjir, rumah tak ada apa, rosak habis. Kereta semua habis, semua apa pun tak ada. Nak bagi zakat macam mana? Nampak tak? Anak tu bukan tanggungan ayah dah. Sudah bekerja, kita bagi atas asnaf. Pernah dengar tak? Gharimin. Orang jenis macam ni hutang banyak tak?
Hutang banyak tak? Kereta yang banjir tenggelam kena bayar tak? Takaful bukan dia ada ni, dia tak ada. Dia tak lindung, kereta terbakar semua tak lindung. Kalau kereta rumah hak jenis ada takaful kalau banjir, dia punya premium agak tinggi. Sesiapa yang fakir dan mempunyai usul-usul ni, ayah, mak serta furuk yang kaya, kewajipan beri nafkah diserahkan kepada furuk terlebih dahulu. Kira-kira contoh macam ni lah. Contoh macam ni. Ayah kita miskin. Mak kita miskin. Kita ni kaya. Mak dengan ayah kita, mak ayah dia kaya. Boleh faham tak macam tu? Susah nak beritahu. Ayah kita miskin. Mak kita miskin. Kita anak-anak ni kaya. Mak dengan ayah kita, mak dengan ayah dia kaya. Faham tak faham? Kira-kira kalau ayah dengan mak miskin, anak dia kaya. Ayah kita hak miskin dengan mak kita, pak dia pun kaya. Oh, jadi macam tu. Siapa nak kena bagi dulu? Kewajipan memberi nafkah diserahkan kepada furuk terlebih dahulu. Kan kira-kira kalau ayah mak miskin, dia pergi minta dekat ayah mak dia, malu tak? Kan besar-besar kita ni pergi minta kat mak ayah dia, ayah wajib bagi nafkah, saya jadi miskin dah lah ni. Hang ada anak kaya, minta kat anak hang dulu. Jadi macam tu. Sekalipun hubungan kekeluargaan antara mereka jauh-jauh macam mana? Contohnya, ayah kita miskin, kita kaya. Kita tak kaya pun, bawah pada kita ada cucu pada ayah kita kaya, minta kat cucu. Rupa-rupanya cukuplah mak ayah bela kita masa kecil, jangan sampai mak ayah bela kita juga sampai besar. Sebab tu setengah-setengah mak ayah, dia pantang cucu-cucu bagi kat tok. Pernah dengar tak cerita tu? Cukuplah mak jaga kita. Jangan kita tinggal cucu kepada mak ayah kita. Kesian kadang nak berehat. Tapi kadang-kadang mak dia bela juga tak? Kadang-kadang mak dia bela juga. Sebab dia bela juga? Dia kesian. Kadang-kadang dia minta. Oleh kerana dia minta, kita pun bagi cukup-cukup lah. Tak bagi cukup-cukup. Anak semua bagi kat mak. Jadi susah mak bela anak kita. Sampai sekarang kadang-kadang tak berbaloi dengan duit yang kita bagi kat dia. Biarlah mak ayah ni dia berehat cukup lah. Sebab orang lain yang jaga. Tapi kadang-kadang mak dengan ayah pun minta juga kan. Daripada hang duk bagi duit ke orang, bagi kat aku. Nak buat apa? Nak beli tu. Pernah dengar tak pulut dakap? Gelang emas hak besar. Jam tangan tu. Hang bagi ke orang sebulan anak tu 300. 3 orang dah 900. Kalau bagi kat aku, apa masalah? Saya risau. Anak 3 orang 900 bagi kat mak, dia bagi kurang. Boleh faham tak ni? Bagi kat mak kurang. Oh, hang macam tu no. Dekat mak sendiri bela cucu, murah. Orang bela anak hang mahal. Payah. Mak pun faham lah, saya duit tak banyak. Macam tu, macam-macam lah. Baik. Hal ini adalah kerana hubungan kekeluargaan furuk ni anak lebih kuat daripada usul. Baik, saya buat misal. Katakanlah ni yang duduk dalam masjid ni jadi orang miskin. Orang akan mengata dekat ayah kita ke orang mengata kat anak kita? Cuba jawab tak? Ni contohlah kita semua ni, kita jatuh miskin. Anak kita kaya. Mak bapak kita kaya, orang kata kat apa? Orang kata dekat mak bapak kita ya ke? Orang kata kat anak kita? Ni semua besar ni dah dari dewasa dah ni. Orang miskin. Anak kita kaya. Pak kita pun kaya. Orang kata kat apa? Saya rasa kata kat anak. Anak jutawan. Orang tak kata kepada ayah kita. Orang akan kata kepada kita. Faham tu no? Ada kepatut orang. Sebab apa? Cukup Tok Wan kita dah jaga ayah kita dah.
cukup dah. Kita pula jaga ayah kita. Jadi macam tu. Malu tak tua-tua kita pergi minta kat ayah? Malu tak? Ni kadang-kadang pergi ziarah ayah. Kita dah kahwin ziarah ayah. Nampak pergi nak minta duit terbalik gitu. Awak orang ramai. Malu nak minta. Tambah minta pula abang adik kakak duk tengok. Jom balik macam tu lah. Oleh itu, Furuk lah yang lebih utama menjaga bapaknya kerana mulianya kehormatan terhadap bapa. Sebab tu nak beritahu, ayah boleh paksa anak bekerja. Tapi anak tak boleh paksa ayah dia bekerja. Boleh faham tak? Ayah, dia boleh paksa anak kerja. Sebab umur kamu, umur kerja. Tetapi anak tak boleh paksa ayah bekerja. Sebab anak ayah sudah bekerja. Jadi kadang-kadang kita ada jumpa ada tak ayah kerja juga? Ada tak? Kerja dekat stesen minyak, cuci-cuci tu apa sikit. Awak yang kerja. Anak pun tak suruh kerja. Anak suruh duduk rumah. Tapi sejenis tak boleh duduk saja. Saya nak kerja juga. Yang tu pilihan lah. Tu pilihan. Saya jumpa bapak mertua tu anak menantu YB tapi kerja. Awak kerja. Sebab tak mau beratkan lepa saya. Lagi satu, saya boleh bekerja ringan-ringan, tak ada masalah apa-apa. Jika bilangan usul, furuk dan yang lainnya yang memerlukan nafkah adalah ramai, sedangkan lebihan kepada dirinya tidak mencukupi. Katakanlah ni kita haduk kerja dah ni. Banyak kita nak kena sara ni. Ayah miskin. Anak miskin. Kita buat misal kita pula. Ayah kita miskin. Anak kita pun miskin. Kita nak bantu siapa? Apatah lagi pula, isteri kita pun miskin. Isteri miskin. Ayah miskin. Anak miskin, nak bagi siapa lu? Saya nak tanya lah, kalau isteri minta sedekah ke orang, kata apa? Bukan ada bini ke? Bukan ada laki ke? Tengok. Jawapan dia, anak ada, isteri ada, mak ayah ada. Sedangkan lebihan keperluan dirinya tidak mencukupi untuk diberikan kepada semuanya. Dia hendaklah memenuhi keperluan dirinya sendiri dengan beri keutamaan mengikut sunnah berikut. Kira-kira ni, kalau kita, pendapatan kita terhad, pakaian kita adakah? Makanan rumah kita adakah? Sekiranya mencukupi, bahkan lebih, baru pergi ke orang lain. Cuba tengok yang pertama. Isteri ni, sebaik saja akad nikah selesai, mak ayah tak kena bagi duit dah dekat anak perempuan. Tapi saya berjumpa lah. Berjumpa anak murid yang belajar luar negara. Masuk UNISYAM, buat guaman syar'i. Saya mengajar mereka 3 jam setiap hari Sabtu. Hari Sabtu. Esok Khamis, esok lusa tulat lah. Saya pergi kenuri kahwin dia baru ni. Kenuri kahwin. Saya tanya dia dalam kelas lah. Kamu kahwin dah. Ayah bagi duit ke? Ayah bagi awak. Kerja pun tak apa nak bagi lagi. Ayah kamu tak wajib bagi dah. Masalah apa? Suami pun baru habis mengaji. Sama-sama baru nak cari kerja. Nampak tak? Jadi kalau anak tu perlu, ayah tu yang memberikan bantuan. Hak mula-mula ke mana? Isteri. Hal ini demikian kerana nafkah kepada isteri adalah pasti. Bahkan orang lelaki-lelaki yang anak perempuan dia kahwin rasa hilang tak beban? Hilang tak beban? Buat misal lah. Anak ramai. Dah kahwin dah. Kena bagi duit ke anak lagi tak? Tak ada dah. Dia kena bertukar. Kita bagi duit kepada bini kita. Ia tidak gugut dengan berlalunya masa. Sebab itu kalau isteri, suami tak bagi nafkah bulan-bulan, hakim akan tanya, apa bulan dah tak bagi nafkah? Kalau 2 tahun kena bayar, dia dikira hutang. Bahkan kalau suami miskin, isteri kaya,
isteri bagi duit kat suami atau isteri tak minta duit dekat suami, semua yang isteri guna dikira sebagai hutang. Hak ni kalau mengajak suami isteri mai, seronok tak suami tu? Ni tuan-tuan, nak beritahu ni, kalau isteri kita jenis ada duit, kita duit tak jenuh, belanja rumah tak cukup, isteri duk keluar belanja. Apa dia buat keluar? Suami hutang dekat isteri kena bayar. Dia rasa menyesal tak main mengaji hari ni. Menyesal aku main mengaji. Dia kena tajuk tu. Dalam kereta sengap tak ramah lagi isteri bunyi jenuh. Sebab tu saya kata sebaik-baik orang kita nak pinjam duit kat suami. Isteri pinjam duit dekat suami. Sebab apa? Pinjam dekat suami kadang-kadang tak kena bayar. Selalu saya buat misal lah. Pinjam duit beli barang kemas. Kan pinjamlah 3,000 beli barang kemas. Okey, nak buat apa? Beli barang kemas ke abang-abang kami? Beli barang kemas hutang riba. Hutang dekat suami tak riba. Sebab hutang 3 bayar 3,000. Beli barang kemas bayar cash tak riba. Bulan-bulan bayar kat suami. Bayar. Tapi nak bayar tu kan payah mana kata mau bayar. Pasang CD ceramah. Kan jasa isteri tidak terbalas. Oh abang, ada CD lah baru tengok Ustaz Kazim. Kita buah CD tu, orang perempuan, tolong tidur. Faham buah CD tidak? Ngantuk. Sampai habis ceramah buka mata. Lah, habis dah ceramah kan? Dekat-dekat, kata anak monti bang. Ni duit bulan pertama, pinjam 3,000 itu. Agak-agak suami terima dah duit tu. Agak-agak. Ish. Berat. Kalau suami kata, tak payah abang cadang bagi itu kan bagi pinjam. Bagi saja. Silap minta sedikit. Kalau minta 5,000 tak apa. Masa tu suami kata apa? Dengar ceramah Ustaz Kazim tu dia kata apa dah? Habis dah dia aku 3,000 habis dah. Memang dia tak balas balik lah. Hal ini berbeza dengan nafkah usul dan furu' yang gugur dengan berlalunya masa. Sebagaimana yang telah jelaskan. Ingat elok ni. Anak-anak, kalau dia tak bagi nafkah kepada anak dia tak tuntut, dia tak ada kira hutang. Sama juga. Ayah, anak tak bagi nafkah dekat ayah, dia tak tuntut, tak kira hutang. Tapi bila dah tuntut, hakim dah jatuh keputusan, setiap bulan dikira hutang. Okey, kadang-kadang berlaku kan, anak sangat kaya, dia tak perhati mak ayah dia, mak ayah tuntut balas balik. Yang tu mahkamah jatuh hukum, kena bagi kepada mak ayah. Anak yang masih kecil, hal ini sama juga anak yang dewasa tetapi gila kerana mereka tak mampu bekerja. Saya buat misal sikit lah. Anak kecil memang nafkah kita. Orang gila pun dihukum sebagai anak kecil. Percaya tak? Ini saya pernah jumpa di belah Padang Serai. Nama tempat yang kecil saya tak abang. Ayah mereka ada anak. Yang sulung gila. Masa mak ayah tu ada, mak ayah jagalah. Bila mak ayah dah meninggal, tak ada siapa nak jaga, maka abang adik kakak jaga. Lama-lama tak larat nak jaga. Kenapa tak larat nak jaga? Dah tua dah. Baju seluar tak mau pakai. Berak pun berak dalam rumah tak pergi ke jamban. Masa tu orang tak mau bela lah. Azan dulu ke no? Okey, Allah. Silakan. Tengok nombor 2 Roman tu. Anak yang masih kecil, ayah bagi nafkah kepada anak. Tadi kita sebut, anak berkewajipan bagi nafkah kepada ayah mengikut qadar bajak mana pusaka anak tu dapat kalau ayah dia mati. Boleh nampak tak perbandingan dia? Berapa banyak anak kena bagi nafkah kepada ayah? Gambaran dia, kalau ayah tu mati, kamu dapat pusaka banyak mana?
Maka nampaklah yang laki-laki lah yang paling banyak kena beri nafkah kepada mak ayah, dengan andaian kalau mak ayah mati dia dapat pusaka banyak mana. Baik, patah balik. Anak yang kecil, kalau ayah dia mati, dia dapat pusaka. Baik. Kalau macam tu, ayah tu kalau dia kaya, dia ada anak kecil, kalau pusaka anak dapat, nafkah pun anak tu dapat. Dan orang gila dikiaskan atas budak-budak macam saya sebut tadi. Orang gila dapat pusaka tetapi dia tak pegang pusaka. Orang gila dapat nafkah tapi duit dia tak pegang. Faham tak? Jadi maknanya kalau orang gila tu, dia orang gila ni kadang-kadang dia balik rumah juga kan. Kadang-kadang ada yang gila, kita tengok memang tak pernah mandi sampai kulit jadi hitam, rambut tak pernah gunting bagai. Yang tu memang tak ada rumah. Yang tu kita nak bagi duit kat dia memang tak guna dia buang. Tapi orang gila hak jenis kadang-kadang balik rumah, gila pun banyak jenis. Kadang gila berjalan, kadang gila bercakap, kadang gila kutip tak gila kutip. Kutip segala-galanya kutip. Buah kat motor lah, kat basikal, heret, pi rata-rata, macam-macam. Orang jenis macam ni nak buat macam mana? Kita bagi kepada orang yang jaga dia. Duit kita bagi kepada dia. Sikit. Kalau bagi semua, dia lempak semua. Rupanya macam tu. Sama juga. Orang yang tak sioman, dia dapat pusaka. Tetapi pusaka dia dilantik nazir, pemegang amanah, jaga pusaka dia. Sama hukum dia. Ibu dengan ayah ni, tuan-tuan rasa hak mana lebih? Tak tahulah anak saya yang dah duduk di Mesir sana, dia kecil lagi, sekolah tadika. Dia bagi hadiah dekat saya sepenuh hari ayah. Kat mak dia hari ibu. Dekat saya dia bagi pembaris. Dekat mak dia bagi pemadam. Saya tanya, pembaris ni harga apa upang? Sekupang. Pemadam berapa? 3 kupang. Awak mak 3, ayah sekupang. Dia kata, your mother 3 kali, your father sekali. Saja saya tanya, 4 kupang tu ambil mana? Ambil dalam kereta. Kereta siapa? Kereta ayah. Budak-budak dia fikir your mother 3 kali and your father tu dia fikir kot tu. Baik. Jadi maknanya mak tu sangat lebih. Walaupun mak tu lebih, kita kena ingat, kita kena jaga-jaga. Ni saya ajak tuan-tuan fikirlah. Kalau mak suruh mandi dan pakai bedak, ayah suruh pergi bagi makan ayam, nak buat mana dulu? Mak kata, masuk mandi, pakai bedak, sagi nak semayang, nak mengaji. Ayah kata, pergi bagi makan ayam. Kalau mak lebih utama, lepas mandi, pakai bedak, pergi makan ayam. Sagi nak kena mandi pula. Kita kena pandai atok lah. Mak pun kita jaga, ayah pun kita jaga. Ibu ni, ini kerana ibu juga tidak mampu untuk bekerja. Kadang-kadang mak kita tu, nak bangun pun tak boleh. Baik itu sajalah sebut di sini. Duk cadang nak beli kereta kecil untuk anak-anak pakai. Anak nak suruh beli Activa, dia kata naik sedap. Saya kata tak boleh. Kereta ayah beli kat hampa ni untuk hampa guna, tok dah naik juga. Tok dia boleh tak naik kereta tinggi-tinggi? Boleh tak? Nak naik, ya Allah. Kadang tu dah naik, nak turun pun teruk, nak naik pun teruk. Kalau kereta tinggi, lagi teruk. Sebab tu ada seorang pensyarah di kuliah bahasa Arab. Saya tanya, kenapa beli kereta panjang anda? Dia kata, mak mentua nak naik. Beli, anak boleh naik ramai. Mak mentua senang nak naik. Hak tu. Mak kita rasa macam mana? Allah, untuk mak juga ni senang naik. Kalau tinggi-tinggi payah. Kira-kira helak tak boleh kan? Helak nak naik orang tua-tua payah. Dan haknya telah pasti disebabkan ibulah yang mengandung. Ayah mana boleh mengandung?
melahirkan, menyusu dan mendidik anak hingga meningkat usia. Jadi, rupa-rupanya isteri duk nombor 1, anak nombor 2, mak nombor 3. Bapa pula duk nombor 4 kerana kalian bapa yang cukup besar pada keluarga. Saja saya nak tanya lah. Anak-anak kita duk mengaji, minta duit kata apa? Kalau duit tak ada. Ha? Anak saya semua mengaji, semua minta duit kat mak dia. Tapi saya lah yang kena bagi. Kadang-kadang saya kata, tolonglah transfer Ustaz. Paling syok tahu bila. Dia transfer, dia tak minta balik-balik. Kita pun sengam. Faham tak? Kira tu model pahala untuk dia lah. Kadang-kadang ingat, kadang-kadang tak ingat. Banyaknya dah transfer, bayar balik-balik. Sebab belanja anak mengaji, asalnya atas ayah. Mak hanya tolong. Kalau mak tolong, bagus. Dia tak tolong, tak boleh nak kata apa. Lagi, yang kelima, anak yang dewasa tapi fakir. Allah, malu tak? Minta duit kat mak besar-besar dah. Kerana hampirnya hubungan dengan bapaknya, hubungan yang hampir dan rapat. Ini punya kelebihan yang tersendiri. Mak tetap tak kena menjaga bapa. Kira-kira anak laki-laki, dia kena sara isteri, sara anak, sara mak, sara ayah. Cuma orang perempuan, kalau dia dah bekerja, ada mak ayah, masa tu dia kena sara keluarga dia. Lepas tu perasan kan, isteri kita kalau bekerja, dia yang banyak sara mak dia. Kita ni suami, menantu jadi kurang. Lagi satu, datuk dan ke atas. Ni, kita ada ayah, ayah dah mati. Kita ada datuk, sepatutnya siapa bela? Ayah kita tu, siapa patut bela dia? Anak dia lah. Anak lah. Ayah kita, anak patut bela. Bukan ayah kita, ayah dia bela dia. Dia jadi macam tu. Datuk melupakan asal keturunan dan haknya wajib dijaga serta dipelihara. Okey. Nampak macam panjang sikit tu nah. Panjang itu pun di situ kot. Berikutnya, nafkah suami kepada isteri. Kalau sambung panjang. Panjang takut tak sempat habis. Saya lagi berhenti situ dulu nah.